percaya seseorang di dalam hati. Bila sebut hati, manusia tak tahu lah. Melainkan Allah Ta'ala dan diri dia sendiri. Percaya tu di mana? Di hati seorang. Percaya apa? Akan barang yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah bawa, dia terima benda tu dalam benak hati dia, maka itu kita panggil iman. Misal sekira-kira Rasulullah datang kepada kita ni, Rasulullah cerita, Allahumma salli ala Muhammad, adanya hari kiamat. Kita dengar daripada mulut Rasulullah atau daripada hadis Rasulullah bahawa kiamat kena kita dengar dan kita mengaku dalam benak hati kita, itu nama dia iman. Dalam hati. Maka iman itu seperti mana Islam ada rukun, ada tunjangnya, maka iman pun ada tunjangnya. Tunjang bagi iman tu berapa? 6 sekarang. Kita panggil rukun lah, rukun iman. Pertama, hari itu kita bercara dah percaya kepada Allah. Kedua, kita bercara dah percaya kepada malaikat. Percaya pada malaikat yang sebut dah itu. Apa takrif malaikat? Kita dah bagi takrif, dia tulis semula, no? Takrif malaikat itu. Yang mana yang boleh salin, no? Baik, ni takrif malaikat adalah suatu makhluk. Bila suruh makhluk, faham tak maksud dia yang dicipta oleh Allah lah kan? Ni takrif dah nak ikut di sunnah wal jamaah. Yang dicipta oleh Allah, yang dibuat dari cahaya, tidak berjantina, tidak bernafsu, tidak bermaksiat kepada Allah. Itu takrif malaikat. Takrif malaikat, no? Yang mana yang boleh salin, no? Ini tafsiran ataupun definisi malaikat dari sisi ahli sunnah wal jamaah. Apa dia malaikat? Malaikat ialah satu makhluk yang dicipta oleh Allah, dibuat daripada cahaya, tidak berjantina, tidak bernafsu, tidak bermaksiat kepada Allah. Itu sifat malaikat. Maknanya kalau kita pegang malaikat itu tak macam mana yang digariskan oleh ahli sunnah wal jamaah daripada Quran hadis, kita punya akidah bab beriman kepada malaikat batal. Misalnya kita pegang malaikat bukan buat pada cahaya, misalnya kita pegang malaikat berjantina, misalnya kita pegang malaikat ada buat maksiat kepada Tuhan, maka batal akidah kita dalam bab beriman kepada malaikat. Malaikat tidak ada maksiat kepada Tuhan. Kita manusia ni banyak buat maksiat tak? Banyak. Sedia-sedia buat maksiat. Dalam majlis ilmu buat maksiat. Dalam majlis ilmu buat maksiat tak? Sambil-sambil mengaji kat depan tu guru mengajar, belakang dia duk mengata. Dia asyik mengaji kan? Asyik cerita itu, ustaz dia ajak ke depan, perang. Kurang lah kawan tu, punya nak bagi kawan lupa buat tu faham. Tak buat tu faham lah. Orang nak cerita ke depan, dia pun menyimak belakang. Itu maksiat. Disebut dalam kitab, ulama menyebutkan orang-orang yang tidak menjaga adab dalam majlis ilmu, dia akan dibalok 3 benda kat dia. Pertama, ilmu dia tak berkat. Kedua, dia mati awal. Tuhan cabut umur dia pendek. Yang ketiga, Allah SWT Muhammad, nanti ketika dia nak meninggal, dia payah mengucap kalimah syahadat. Sebab tak menjaga adab dalam majlis ilmu. Penting adab dalam majlis ilmu. Dah Allah SWT. Terlena bak lain. Dia bukan niat nak lena. Dia tak niat. Hak tu dia terlena, dia letih, dia buat kerja bagai kan. Tak apa. Hak ni dia memang dia main itulah kerana dia memang tak menjaga adab dalam majlis ilmu. Tak boleh. Sebab majlis ilmu ni majlis Rasulullah. Kan majlis kita. Dah. Tu zaman Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun duk kalut, duk berniaga di pasar tu. Mai Abu Hurairah. Dia kata, hampa duk buat apa di sini? Dia kata, kami duk berniaga lah, duk cari duit, duk cari makan minum ni, duk seharian nak menampung. Dia kata, hampa duk pulung kang ni, di masjid Nabi duk bagi harta dia. Lama-lama nak bagi harta. Bila sebuah harta tinggal, dia kena tutup. Tu kata manusia dengan harta, dia tak payah pergi lah. Tak lebay pun dia tinggal. Kecuali orang yang ikhlas betul-betul dengan Allah Ta'ala. Dia tinggal di masjid. Sebab dengar kata Rasulullah tengah bahagi harta. Bila sampai di masjid, tengok-tengok Nabi duk mengajar. Mana dia bagi harta? Nabi SAW kata, sesungguhnya innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tak mewariskan dinar, tak mewariskan dirham. Para nabi tak kaya. Nabi Sulaiman kaya, tu pun dia tak mewariskan harta tu kepada umat dia.
Walakin yuwarithu ilma. Ada akan tetapi para ulama atau para nabi itu mewariskan ilmu. Itu harta Rasulullah. Maknanya kita dalam majlis ilmu, kita berada dalam majlis pewarisan harta Rasulullah. Maka orang yang terlepas daripada harta Rasulullah, dia tak makan harta pusaka Rasulullah, dia tak nak mengenal Nabi maksudnya. Sebab nak makan harta pusaka ni kena ada kaum kerabat. Makna orang yang diberi pilih raih ilmu Rasulullah tu, dia ada kena mengenal kaum kerabat dan tidak akhirat. Maksudnya layak dapat syafaat Rasulullah. Ada satu orang Allah Ta'ala tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia maulid dia pergi. Kalau salawat dia pergi, tapi majlis ilmu dia tak pergi. Dia tak salawat saja. Salawat ni awak akan buat begitu. Tapi mengaji dia tak pergi. Malam tu dia tidur, dia bermimpi Rasulullah, kadang-kadang tak nampak muka Rasulullah. Nampak hanya bahagian bawah je, mungkin pinggang ke kaki begitu. Maka dia kata, ya Rasulullah, kenapa saya tak dibenarkan lihat wajahmu ya Rasulullah? Nabi kata, engkau hadir majlis selawat, tapi tak hadir dalam majlis ilmu. Sedangkan kalau betul kau cinta kepada aku, kau mesti menuntut ilmu aku. Itu adab tu dengan Rasulullah SAW. Dan kata majlis ilmu ni majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Dalam hadis Nabi kata, bila kita masuk, ni bagaimana malaikat? Nabi kata, bila kita masuk dalam majlis ilmu, Nabi kata para malaikat turun daripada langit dunia, berpusu-pusu sampai Nabi kata bertindih-tindih di antara sayap mereka. Pasal apa tu? Kerana merendah diri, ingin mendapatkan kemuliaan, menghampiri orang-orang yang menuntut majlis ilmu, menuntut ilmu dalam majlis. Makna kita ni dalam majlis ni dipandang oleh para malaikat. Sebab tu lah, kalau tengok tok guru kita, para penuntut di pesantren di pondok, mereka hadir majlis ilmu tu adabnya tinggi. Bila guru bercakap, mereka diam dengar. Bila ditanya, jawab. Kita, orang kita belah tanah Melayu ni kurang adab sikit. Kalau belah Indonesia, adab dia begini. Adab begini. Kalau kita, Allah dengar hak tu leno, dengar ni kelentang, dengar ni. Dia buat apa dia boleh? Dia buat international. Dia tak bisa bertenang. Dia buat macam ni, dia tak boleh lah. Bukan majlis kita. Cuba orang masuk rumah kita, orang buat tunjuk ikut dah. Dia tak kata apa, tapi Allah, nanti kita ni tak ada ngomong orang. Ni majlis apa ni? Majlis Allah. Ni rumah siapa ni? Rumah Allah. Saya takut nak buat lebih kurang dalam rumah Tuhan. Kita hamba kan? Ada adab. Manusia tu dikira sebagai manusia kerana dia ada manners. Dia ada adab. Kalau tengok tak ada adab, dia bukan manusia. Dia binatang. Walaupun rubah bentuk dia manusia. Sebab itu Rasulullah kata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja Nabi kata, aku diutuskan untuk menyempurna akhlak. Bagi ada akhlak. Makna kata kalau sebelum tu manusia macam cimpanzi apa semua, Rasulullah jadi panggil manusia, bukan bentuk yang manusia. Tak cimpanzi. Lompat pokok tu, habak rumah orang bumbung, tarik buah ni. Bukan begitu. Bila Rasulullah manusia dia ada manners. Manners make the man. Tu. Banyak buku hadis saja. Manners make the man lah. Adab menjadikan manusia. Kalau orang tak ada adab, tak ada manusia. Saya, panggil saya ni, dididik oleh guru pada dulu. Kalau orang tak pandai, saya tak hina. Orang tak pandai, kita nak buat mana? Ada anugerah masing-masing. Masa kita mengaji di pondok pun, kita di pondok, sama-sama rakas pengajian. Ada orang boleh lebih, ada orang boleh kurang. Ada orang tak boleh cakap sekali, dia hafal tu hadis. Tak boleh sebut daripada hadis mulut dia, dia hafal, tak sedih. Ada yang tak ulang baik kat buku. Kitab betul tak ada hafal lagi. Tak apa. Bab pandai tak pandai buat dua. Tapi bagi ada adab. Bayangkan tak guru tengah mengajar, dia bangun lalu cuma lagu tu je. Lagi lalu balik. Sopan dia Willy Moto. Dia duduk kanan. Tak guru tengok panggil dia. Ini kata tak ada adab dia. Kita kalau nak bangun dalam majlis ilmu, adab dia bilang. Dalam majlis ilmu. Tengah-tengah kita keluar. Guru tahu dia nak pergi tandas dan sebagainya. Tak ada. Tak nak bangun talah Jumaat dia bilang tak guru. Aku nak keluar. Memang kau orang dia. Kata guru tak apa. Itu tak ada adab. Kalau guru kami Syekh Nuruddin, kalau jenis itu kena hambat keluar. Dulu waktu dia mengajak di UIA, majlis ilmu, ada dua orang di belakang tu duk menyembah. Budak-budak kan. Bukan budak-budak ni tak apa. Ni nak dekat-dekat pak budak lah. Dia memang orang. Saya duk mengajar. Siapa dia nak ke depan? Saya duk macam ni lah. Dia perhati besar. Dia kata itu yang dua orang. Apa yang disembang kan? Sembang apa kan? Syairuddin cengek, tapi kami belajar banyak adab pada Syairuddin. Dia cukup pantang adab sebab dia kata majlis ilmu kalau kita jaga hilang berkat. Bila hilang berkat, nak buat amal tak boleh. Nak buat amal tak boleh, hati tak yang bersih, tak sihat kalau hati kita. Sebab ilmu yang kita dapat tak ada berkat. Dia tak ada nak bantu apa pun. Sekadar kita dapat informasi. Tu yang di belakang tu saya apa? Ini saya tunjuk di sini lah. Saya lakukan balik, dia cakap kita buat apa pun. Ingat tak? Tunjuk balik. Dia di belakang tu saya apa tu?
Bangun, dia kata, bangun. Keluar. Saya tak reda dalam majlis ni. Dia halau tu. Dia kata, kerana engkau dua ni, majlis ni kita tahan berkat. Keluar dalam majlis ni. Dia halau tu. Anak murid dia kata, Syekh, awak cengih sangat. Saya orang tak mahu majlis ilmu. Dia kata dengan takut. Orang yang saya tegur, dua orang tadi, percaya cakap saya, mereka lah yang kait murid yang paling utama. Betul, lepas tu dia bawa balik ke depan ni. Sebab Syekh dia marah bukan kerana emosi, kerana lillah nak ajak adab. Berkat dia telah kena ajak adab. Hak dua orang tu ke depan sekali. Tu majlis ilmu kena ada. Tak boleh buat lebih kurang. Kita di masjid kurang penekanan sikit kan. Godan tau. Tu dia kata, saya kata cenang. Tinggal tak buat pelampung kan. Buat pelampung tahu kau mai. Terus duk parti je melempar buat ni. Tu beriman dengan malaikat bahawa setengah daripada para malaikat Allah Ta'ala itu ada yang tugas mereka kita panggil malaikat tu nama dia malaikatus sayyarah. Sayyarah bahasa Arab maksud dia berjalan. Kalau bahasa Arab orang panggil sayyarah tu kereta. Kereta apa sayyarah juga. Kalau kita pergi ke tanah Arab apa dia sayyarah tu kereta lah. Bukan malaikat berita jadi buat begitu. Malaikat sayyarah, malaikat yang dia bergerak ke di bumi dia pusing keliling, dia cari majlis ilmu. Mana dalam ilmu dia turun? Tama-tama dalam majlis ilmu tu ada sebut nama Rasulullah, lagi dia turun berkat. Maka Allahumma salli ala Muhammad, malaikat tu dia kerja dia, malaikat sayyarah ni kerja dia cari majlis ilmu turun, apa kerja dia? Lalu disebutlah hadis sahih kita buka lagi tak itu sadikin yang dikatakan beriman dengan malaikat ni. Bila malaikat tu datang, turun, mendoakan kepada yang ada nama ilmu, kemudian dia naik semula, Tuhan tanya kepada malaikat. Tanya tu bukan sebab tak tahu, kerana nak takzim. Dia bila tanya ni, takzim dia tak tahu. Kadang-kadang kita nak tunjuk minat. Maka Tuhan nak tunjuk minat dia dengan apa yang nak satu malaikat. Tuhan tanya, hai malaikat, daripada mana kalian datang? Wahwa alam, sedangkan dia lebih mengetahui. Tapi dia tanya, kenapa kamu datang? Kamu main daripada mana ni? Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, kami main daripada bumi, daripada penduduk bumi. Mai daripada penduduk bumi itu mai daripada mana? Kami mai daripada majlis ilmu. Majalisul ilmi wal zikri. Majlis zikir, majlis ilmu. Dalam majlis itu dia pun mai buat apa? Ya Allah, mereka mai tu mereka nak menuntut ilmu kerana Engkau ya Allah. Lepas tu mereka minta apa dalam tu? Depa minta dalam tu ya Allah, syurga. Depa pernah nampak syurga tak? Tuhan kata. Malaikat kata, "Tak ya Allah. Kalau depa nampak syurga, tentu depa lagi bersungguh. Wahai malaikat, saksikanlah aku wajibkan syurga atas mereka." Tu orang yang ilmu tu. Kemudian Tuhan tanya pula, apa yang mereka minta lindung? Tuhan tanya. Mereka kata mereka minta lindung daripada api neraka-Mu ya Allah. Mereka nampak ke neraka? Tak nampak. Kalau mereka nampak itu, mereka lebih takut. Wahai malaikatku, bersaksilah mereka semua aku bebaskan daripada api neraka. Dua. Yang ketiga, apakah dalam hati mereka ada hajat-hajat? Tuhan tanya lagi. Ada ya Allah. Saksikanlah wahai malaikat, semua hajat-hajat mereka dikabulkan. Wahai malaikat, apakah mereka mengharapkan keampunan daripada aku? Ya Allah, mereka hadir pada ilmu itu minta ampun. Harap dapat keampunan. Wahai malaikat, bersaksilah semua mereka telah diampunkan. Tu berkat ilmu tu. Walaupun kita tak tanda tangan minta ampun, dah dapat ampun dalam majlis ni. Sebab tu kena jaga adab. Habis pada tu, malaikat sebut, ya Allah, malaikat kata ya Allah, ada satu orang rajul laki-laki. Dia marah tu, dia lalu ke majlis ilmu tu. Dia bukan nak masuk majlis ilmu, dia bukan main, dia lalu. Bila dia lalu, dia dengar ada orang mengajak, dia duduk. Kita bahasa kita dia singgah pergi tangga belakang. Dia tak masuk. Dia main dengar asal ke 3 minit, dia pergi. Dia waktu masuk sekali dalam majlis, dalam golongan yang dapat fadilat ni. Tuhan kata dia pun masuk sekali. Sebab siapa-siapa aja duduk dalam majlis ilmu selamat daripada celaka. Walaupun 5 minit. Tapi jangan lupa 5 minit dulu tu penatlah. Ustaz mengajak kau 5 minit, dia duduk 5 minit belah dia semua. Itu kena mengajak apa lantai ni? Kan. Awaklah Allahumma Muhammad. Cuma dalam cerita kata ketinggian dan kemuliaan fadilah pangkat majlis ilmu tu kita dapat sampai disebut oleh Habib Salim bin Daufal bin Jindan, disebut oleh beliau, kata beliau, disebut oleh para ulama, kalaulah kita ni mati tiba-tiba boleh bangkit sat, Tuhan bagi 5 minit. Bangkit sat nak buat apa-apa yang tak cukup lagi, lepas tu mati balik. Nescaya mereka akan merangkak cari majlis ilmu. Kerana pahala majlis ilmu ialah pahala yang paling besar sekali dalam ibadah, lebih daripada pahala sembahyang. Disebut dalam kitab Bahrul Madhi, siapa-siapa yang hadir dalam majlis ilmu belajar satu bab daripada ilmu, walaupun 5 minit, walaupun 10 minit duduk dalam majlis ilmu, pahala dia lebih banyak daripada dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa di sini yang ada sembahyang sunat 1000 rakaat? Kita main tahun ni 10 pun tak tentu. Tarawih itu pun gagal-gagal. Kadang kelam, kadang boleh. Kadang kena apa udah celup tepung kenyang, apa nak lima dah. Dah.
Cakap 3 razak. Mula-mula dia kata dah, kali ni Ramadan kita nak buat perbezaan lah. Dia tak marah ikut nafsu, kita nak makan sikit-sikit. Abang kata, tak suami dia kata bagus. Ingatlah semua tak mau. Esok pasal dia beli banyak ni. Ada ikut. Bukan itu mak kata nak makan sikit. Halah sikit lah ni, sikit lah ni, sikit lah ni, sikit lah ni. Tak, Allah SWT. Tu kan. Yang ketiga Nabi sebut, yang kedua Nabi sebut, barang siapa hadir dalam majlis ilmu, pahalanya seperti dia menziarahi 1000 orang yang uzur. Pahala orang uzur ni, ziarah orang uzur ni pahala dia cukup besar. Sampai Nabi sebut dalam hadis, barang siapa ziarah kepada orang sakit, seperti dia ziarah kepada Allah. Yang Tuhan tidak suka orang ziarah kepada orang yang sakit. Kemudian Nabi sebut lagi, barang siapa hadir dalam majlis ilmu, seperti dia menyembahyangkan 1000 jenazah. Sembahyang jenazah tuan, kita orang mati kita pergi takbir, tak kenal pun. Tak kenal siapa dia mati, tapi bila kenal orang Islam, pergi kau tu, dia pun sembahyang kat dia. Hak orang Islam ni, kita pergi takbir sembahyang kat dia tu, tak pergi ikut kubur pun. Sekali sembahyang, lepas tu caw balik, doa pun tak kata. Kita dapat satu qiraat. Satu qiraat Nabi sebut, satu gunung Uhud pahala dia. Kalau kita sembahyang jenazah, satu kita sembahyang jenazah seorang, kita balik tu, kita dapat satu qiraat, satu gunung Uhud pahala besar dia. Kalau 1000 orang, maknanya 1000 qiraat dalam banyak ilmu sahaja kita dapat. Itu besar ni. Kalau orang tak tahu, dia ingat Allah buat apa, dia tak tahu kelebihan dan kemuliaan yang Tuhan nak bagi. Itu dah. Kemudian di sana ada hadis satu lagi, Nabi kita SAW sebut, apabila berhimpun anak Adam dalam majlis zikir atau majlis ilmu, tidaklah mereka bangun daripada majlis itu, melainkan ada satu orang malaikat di langit. Malaikat tu dia kata dia cari ilmu, dia tunggu bila manusia tu yang umat Bani Adam ni berhimpun dalam majlis ilmu, dia bangkit-bangkit. Kata malaikat, wahai manusia, tidaklah kalian bangkit daripada majlis ini, melainkan semua dosa kalian telah pun diampuni oleh Allah. Cuma kita tak dengar dengan kita. Tapi binatang, pokok-pokok jamadat semua dengar pengumuman tu. Kalau kita bangun dalam majlis ini, dosa kita habis berterabak diampuni oleh Tuhan. Itu besar majlis ilmu. Besar semua majlis ilmu. Sudah. Tu beriman kepada malaikat tu. Peletiak sama sekali kan. Jasa, gambar. Habis. Yang ketiganya, percaya akan apa? Percaya akan segala rasul-rasul Allah. Rasul bahasa Arab, Melayu panggil apa? Utusan. Ataupun pesuruh. Tak, Inggeris panggil messenger. Bukan messenger yang lain kita tu. Messenger tu utusan maksud dia. Kalau prophet, ni saya sebut ialah pendapat lah. Kalau ulama-ulama daripada belah-belah barat, para ulama kita yang di barat, dia tak bagi sebut dengan prophet, dia sebut messenger tak apa. Sebut tu ialah Rasulullah, dia boleh nak sebut. Sebab prophet dia bukan messenger lain. Messenger dia utusan. Prophet maksudnya tukar amal. Sebab tu dia ada profesi. Jadi kalau kita sebut Prophet Muhammad, dia macam Rasulullah ni tukar amal. Kan profesi, profesi tukar amalan. Dia sebut messenger, sebut ialah Rasulullah. Kalau dia orang Islam kan dia tak faham kan, tahu komputer mana kan. Tu kita beriman akan segala rasul-rasul Allah dengan maknanya apa? Mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasulullah Ta'ala itu, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Beriman dua. Beriman segala Rasul itu ada, beriman semua yang dia berbohong itu betul. Tak ada seorang pun Rasul yang berbohong, tak ada seorang Rasul pun yang tersalah dalam menyampaikan wahyu. Semua betul. Kita beriman. Walaupun kita tak tahu apa dia bersampaikan. Tahu tak apa Nabi Nuh cakap ke umat dia? Tak tahu. Tak payah tahu. Cukup kita beriman apa yang disampaikan oleh Rasul Nabi Nuh itu semuanya betul. Bukan maksud kita kena teliti biji-biji. Cuma tuan, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariat selalu berbeza-beza. Nabi ni semayang dua kali saja sehari. Nabi ni semayang begini, Nabi semayang begini, tak sama. Tetapi dalam bab usul tauhid tak pernah berubah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, masalah tauhid sama. Adakah Nabi Adam banyak, Nabi Tuhan 2, mai Nabi Nuh 3, mai Nabi ni 4, mai Nabi Muhammad baru 1. Dah kan? Bab tauhid tak pernah berubah. Sebab tauhid ialah berkenaan benda hakikat. Benda hakikat tak ada berubah. Tuhan tak ada anak, tak ada anak, tak ada bini, tak ada bini, tak berubah. Yang berubah hanya perbuatan ritual ibadat sahaja, itu berubah. Maka daripada Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya mengajak la ilaha illallah. Kita beriman benda itu betul. Baik. Tak tengok takrif pula, takrif Rasul dengan Nabi. Beza tak? Ini malaikat. Kita dah bagi dulu pengajian muslimat, kita bagi. Sebab beza tak? Baik, tengok ni. Rasul.
Rasul takrif dia manusia, lelaki, merdeka dari Bani Adam, selamat dari tabiat tercela, diberi wahyu, beramal dengannya. Yang ni saya ambil sedikit-sedikit lagi, tak ubah langsung. Dan diperintahkan menyampaikan. Itu Rasul. Ini saya ambil sedikit lagi, orang tak ubah sikit. Walau tak ada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salih juga. Dia takrif ni penting tau. Sebab di takrif definisi ialah kita mengenal satu benda. Kalau takrif kita tak faham, ke depan nanti masalah kalau timbul kita akan selera. Saya belajar dulu tauhid ke fiqh ke, Tok Guru selalu tekan definisi. Bahasa Melayu pula, bahasa Arab panggil takrif. Takrif bahasa Arab asal arafah. Takrif dia mengenal. Bila kita tahu takrif, kita kenal benda tu. Kita kenal diri benda tu. Kalau kata handset tu, handset sebuah aplikasi yang dibuat begini dia. Bila faham takrif tu, kalau kita jumpa handset, kenal dah cukup lengkap sifat-sifat dia. Tu handset. Kalau Tuhan, apa makna Tuhan? Bila dia jumpa sifat-sifat Tuhan lengkap, tak faham tu lah Tuhan. Tu takrif penting. Kalau takrif tak faham, nanti kalau timbul syubhat di belakang, orang timbul masalah akidah, kita akan selera. Sebab takrif daripada awal tak faham. Diri benda tu. Nampak tak? Okey, baik, tengok. Ini takrif Rasul dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maksud Rasul? Insanun, pertama manusia. Tengok, pasal apa baca takrif? Bila sebut manusia, kalau orang tanya bermasalah kita, ada tak Rasul daripada kalangan jin? Tak ada. Sebab ada takrif dia Rasul mesti manusia. Saya kata penting takrif. Kalau tak faham takrif, kita nak orang lain ada tak Rasul kalangan jin? Ada lah kot. Bangsa dia pun ada juga. Silakan lah. Daripada awal lagi dah. Manusia. Lepas tu takrif yang kedua, lelaki. Bila sebut lelaki-lelaki, ada tak perempuan jadi Nabi? Tak ada. Atas kaum jumhur pendapat paling kuat. Sebab ada khilaf. Ada juga di kalangan ulama kata ada perempuan jadi Nabi. Tapi pendapat tu dhaif, lemah sangat-sangat. Pasal apa dia kata Nabi? Sebab dia kaitkan Siti Maryam itu ialah Nabi. Mak Nabi Aisyah itu Nabi. Tapi pendapat yang paling kuat dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada Nabi daripada kalangan perempuan. Habis Siti Maryam itu wali, bukan Nabi. Sebab wali perempuan pun boleh. Tapi Nabi, pendapat jumhur kata laki-laki sahaja. Anak adalah wali perempuan. Rabi'atul Adawiyah, Siti Maryam itu hamba Fir'aun, Masyitah, tukang sikat juga yang kumuk dia wangi, Nabi jumpa malam-malam Mi'raj kan. Itu wali-wali daripada kalangan perempuan. Tapi kalau jumhur pendapat kata perempuan tidak ada Nabi. Nabi hanya laki-laki. Jadi kita pegang ni selamat sikit. Pertama manusia, kedua laki-laki. Ketiga merdeka, makna tidak ada seorang Nabi dia hamba kepada orang lain. Dia mesti merdeka, bebas. Kalau dia hamba, dia tak pada Tuhan dia, tak sampai wahyu dulu, nak kerja dengan Tuhan dia. Yang ketiga dari Bani Adam. Kalau sebut manusia dah, pasal apa sebut Bani Adam pula? Jadi ulang dua kali. Dah, ulama dia tak buat saja-saja, ada sebab. Kerana bahasan ulama-ulama menyebutkan ada tak manusia lain daripada Bani Adam dulu? Ada. Sebab itu kita dulu. Jadi pertikaian ulama sejarah dengan ulama usul. Orang kata dulu kan ada zaman orang zaman batu apa yang tak pakai baju berbagai kan. Kita belajar Nabi Adam ni ada tamadun dalam syurga. Ada. Dia turun ke bumi takkan ada telanjang. Dia mesti ada tamadun, dia Nabi. Kalau dia telanjang macam zaman orang batu pun semua tu. Jadi nampak kontradiksi, berlawan. Maka ulama kata Nabi Adam bertamadun.
Kalau kita kata ada manusia yang tak tamadun, betul. Iaitu manusia yang dicipta sebelum daripada Bani Adam. Sebab sebelum daripada Adam, ulama bahas dalam kitab Syarah Tafsir Al-Azhar, ada golongan manusia yang lain sebelum daripada Bani Adam. Cuma rupa dia lain, bentuk dia lain dan sebagainya. Ada bahasa ulama sebut dulu. Jadi tak pelik kalau kita kata zaman dulu ada manusia besar yang tak berbaju pun tak pelik. Itu masalah bahasa. Hatta Nabi Adam sendiri pun kalau tengok fizik dia tak macam kita. Maksud dari segi sains lah, rupa manusia lebih besar. Kalau kita buka dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan, disebutkan oleh ulama panjang Nabi Adam tu tinggi dia ialah 40 zirah. Zirah ni 40 hasta tinggi Nabi Adam. Dan dia punya lebar 4 depa. Lebar Nabi Adam. Tu besar. Kita tengok di Mekah tu, lagi museum dia kata tutup lah. Dulu ada museum, dia pun buat gantung replika jubah yang ikut pada hadis. Jubah, kalau kata Nabi Adam pakai jubah besar mana? Besar sungguh. Tidak tak turun langkah laut dah pergi ke Mekah tu. Turun di Sarandi, Sri Lanka kan. Pijak di sana, tempat kaki di sana. Lepas tu langkah sampai ke nak lintas laut pun kalau ferry Langkawi dulu. Jadi besar lah apa dia. Jadi ayat laut tu mungkin tak apa kulali betul begitu saja Nabi Adam ni. Besar. Jadi sebelum itu sudah ada. Maka sebab itu Tuhan sebutkan bahawa sebelum tak ada. Kerana itu ditarifkan daripada manusia itu Bani Adam, baru ada Rasul. Kalau kita buka tasawuf, dia ada bangsa sebelum kita, ada jin, ada jan, ada ban. Ada banyak. Saya tak bohong, kita letak di sini. Hak ni nama sama apa tu dia lain lah. Ni kita bahas lain kan. Jadi sebab itu disebutkan ulama bahas, sebab itulah ketika mana Tuhan cipta manusia, malaikat sudah tahu panggil. Kan nak tahu mana? Ketika Tuhan kata ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buatkan bumi ni khalifah. Dia kata apa? Malaikat kata ataj'alu fiha man yusfiku man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Apakah kau nak cipta tu makhluk yang nak tumpah darah buat kerosakan? Macam mana malaikat tahu? Kerana sudah ada prototip dia sebelum daripada Nabi Adam. Yang panggil lebih kurang juga. Sebelum daripada kita ada apa? Ada jin. Bila diturun ke Adam, dihambat oleh malaikat naik ke gunung-gunung dan turun ke laut-laut. Pergi ke sana. Tempat bumi ini dihuni oleh manusia. Kan? Disebutkan kerajaan jin itu di gunung-gunung dan lautan. Ada juga lah anak ibu medok kat kita apa ada juga. Tapi asal dia macam itulah. Kan? Jadi tu batu disebut takrif ni daripada Bani Adam. Kemudian seterusnya syarat dikatakan Rasul takrif Rasul tu selamat daripada tabiat tercela. Tabiat tercela dua. Satu tabiat zahir, satu tabiat batin. Tabiat zahir maksudnya tidak ada nabi yang cacat. Semua nabi-nabi rupa dia cantik, elok, tidak ada celaan pada zahir dia. Makna kata daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi yang akan dijadikan hujah tolak dakwah dia kerana rupa dia tak elok, tak ada. Semua nabi rupa elok. Alaihimus salatu wassalam. Elok rupa dia, suara sedap, merdu, apa lagi, tampan, tinggi elok, kejap badannya, semua sempurna, tak ada nabi gemuk. Nabi semua badan dia fit. Ya? Sama. Semuanya kejap. Cuma tiap-tiap nabi ada kelebihan masing-masing. Nabi Daud diberikan suara yang merdu. Kalau dia disebut dalam kitab, kalau dia bersyair, dia baca kitab Zabur dia, ayat sungai akan berhenti. Kena berhenti dengar suara dia. Lagi Allah selamat, Nabi Daud disebut dalam kitab, dia kalau berdoa kepada Tuhan, binatang kalau dengar doa dia akan mati. Kerana tak mampu tanggung macam mana luahan hati dia kepada Allah Ta'ala. Itu Nabi Daud. Nabi Musa Tuhan beri dia kekuatan. Betul kalau silap ada jumpuan ilmu penumbuk Musa. Pakai nama Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni kalau dia tampak sikit orang tu mati. Dia punya kekuatan Tuhan bagi dia syarif. Wa idza batastum jabbari. Itu kan ayat Quran tu. Orang tu pakai macam-macam tu. Itu doa Nabi Musa. Apabila menampak kalian, apabila aku memukul orang-orang yang derhaka kepada Tuhan. Sebab dalam sejarah sekali je malaikat maut pernah kena nampak dengan Nabi Musa. Malaikat maut pun dia tampak. Kalau kita ni pakai habis dah. Dalam sejarah disebutlah hadis sahih. Kita boleh buka dalam Sahih Muslim. Disebutkan satu-satunya Nabi yang pernah nampak malaikat maut ialah Nabi Musa. Sebab waktu tu Nabi Musa lari daripada Firaun nak selamatkan diri. Bila nak selamatkan diri, Nabi Musa tak kena berjaga-jaga lah. Siapa pun yang dekat dia takutlah. Dia takut orang utusan Firaun nak bunuh dia.
Tiba-tiba malaikat maut mai dekat, merupa dia bentuk manusia. Dia tak cam lah. Bila mai dekat dengan dia takut, boh nampak aku dah. Boh nampak dah hadis sahih, terkeluar dia macam. Saya tak bohong, hadis sahih. Saya ustaz kan bohong kan? Ni, terkeluar dia macam ni. Baru dengan dia, hai Musa, aku ni Israel. Allah main bawa balik. Itu Nabi Musa. Tiap-tiap ada kelebihan. Nabi Yusuf diberi rupa yang cantik, yang elok, yang sehingga akan disebut dalam Quran ketika orang-orang pekerja Firaun perempuan tengok Nabi Yusuf, mereka terlupa sambil memotong jari-jari mereka kerana keindahan muka Nabi Yusuf AS. Tiap-tiap Nabi semuanya ada kemuliaan masing-masing. Tetapi tidak dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah sepakat muttafaqun alaih, tidak ada akidah lagi bahawa Nabi yang paling sempurna zahiran wa batinan Habibuna Muhammad. Maka saya kena betulkan di sini, siapa-siapa yang pernah dengar sebelum itu kata Nabi Yusuf segak betul, tetapi tidak melebihi Rasulullah. Orang faham Nabi Yusuf yang Nabi paling segak salah kalau kait dengan Rasulullah. Kalau kait dengan Nabi yang lain daripada Rasulullah, ya Nabi Yusuf paling segak. Tapi kalau dibanding dengan Rasulullah, Nabi Yusuf jauh di bawah keindahan Rasulullah. Sehingga disebut oleh ulama, Nabi Yusuf baru ambil satu bahagian daripada cantik Rasulullah SAW. Itu lebih Nabi kita Muhammad SAW. Sampai disebut lagi tak? Barang siapa beriktikad ada Nabi-Nabi yang lain lebih daripada Rasulullah, walau sekecil aspek, batal akidah dia. Misal Nabi Adam gigi dia lebih elok daripada gigi Rasulullah, batal akidah. Rambut Nabi Nuh lebih elok daripada rambut Rasulullah, batal akidah. Tidak boleh iktikad mana Nabi lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab disebut dalam Jawahir Tauhid, wa afdalul khalqi an itlaqi nabiyuna fa min al-shiqaq, dan telah sepakat atas itlaq, tidak ada kait lagi. Semua makhluk telah sepakat bahawa yang paling afdal sekali ialah Nabi Muhammad SAW. Fa min al-shiqaq, jangan kamu ragu-ragu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barat. Makanya selamat daripada tanya tercela tu zahiran wa batanan. Rupa pun tak ada celah, tak ada Nabi yang tercela rupa dia semua elok, dan pada batin tak ada Nabi yang akhlak buruk. Tak ada Nabi kedekut, tak ada Nabi sombong, tak ada Nabi pemarah, tak ada Nabi, tak ada. Semua Nabi zahir dan batin dia, sifat dia, tabiat dia semua elok. Tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat tak? Kemudian diberi wahyu. Syarat tu tahu lah, diberi wahyu. Kemudian beramal dengannya, dengan wahyu tu. Dan yang terakhir, bila sebut Rasul, mereka diperintahkan menyampaikan. Maknanya mereka ada umat khusus. Beza dengan Nabi itu. Kalau Nabi semuanya sama kecuali satu, apa dia? Tak diperintah menyampaikan. Itu saja beza Rasul dengan Nabi. Nabi apa? Tak diperintah menyampaikan. Maknanya kalau dia nak sampai boleh tak? Boleh. Tapi tak wajib bagi dia. Maknanya ada Nabi yang ada murid, ngajak tertentu. Tapi tak wajib. Ada pun Rasul wajib disampaikan. Cumanya Rasul lain dengan Rasulullah beza. Rasul lain dia ada umat khusus satu-satu je. Puak ni Nabi Nuh kepada puak, Nabi Shu'aib kepada puak Madian, Nabi Ibrahim kepada puak Babylon. Situ aja. Tetapi Rasulullah bila dia lahir, semua syariat Nabi terbatal. Tak mana pun hidup selepas daripada dia wafat, dia diangkat Rasul sampai akhir zaman, semua umat dia. Maknanya kalau kata tiba-tiba, katalah Nabi Isa turun esok, dia tak mati kan? Tak wafat lagi kan? Turun Nabi Isa esok, dia boleh buat syariat dia ke atau bukan ikut syariat Rasulullah? Dia wajib ikut syariat Rasulullah, batal semua syariat dia. Itu syariat Nabi Muhammad membatalkan semua syariat-syariat yang lain. Itu pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Nabi tak diperintahkan menyampaikan. Semua berapa Nabi, berapa Rasul. Itu akidah dia. Kena urang habis. Baiklah, dalam kitab disebutkan ni ada Muslimat, saya ada cerita. Apa lupa pula. Semua Rasul berapa? 313. Semua Rasul jumlah dalam kitab sebut 300. Ada pun Nabi jumlah dia 124,000. Itu jumlah Nabi. Tetapi yang ni tak wajib diketahui. Yang ni pun tak wajib diketahui kecuali 20. Bukan 25 sahaja. 25 tu wajib diketahui. Mana yang lain boleh tak tahu, tak betul. Gitu. Yang mana 25 itulah hak kita bilang Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mana syrik tak larang.
Dicari sendiri nanti, no? Baik, 25 Rasul, penutup Rasul, akidah. Ini nama Rasul saya kena habis hurai. Bab akidah, Nabi pertama ialah Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi selepas daripada Rasulullah, itu akidah. Sebab Nabi kata, ana aqibun wala nabiyya ba'di. Aku penutup, tidak ada Nabi lepas daripada aku. Pasal apa Nabi sebut Nabi yang bukan sebut Rasul? Sekarang Nabi dah faham kaedah, tiap-tiap Rasul mesti Nabi. Tapi kalau Nabi, belum tentu Rasul. Bila Nabi sebut akulah penutup Nabi, tak ada Nabi lepas aku, faham dah kalau Nabi tak ada, Rasul lagi tak? Gitu dah. Satu orang mengaku Rasul tu tak sedih lah. Dia kata Nabi tak ada, Rasul lagi tak ada. Dia kata tak, Nabi sebut Nabi ya, Nabi tak sebut Rasul. Jadi Rasul Melayu. Hang bodoh.